Dengarkan Suara Kaum Ibu, episode Keluarga Kita Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia bersama lagi dan kami di sini dalam rancangan Suara Kak Ibu. Saya Aisyah Timung ataupun Kak Asuh, dan kita akan bertugas untuk bersama di segi kesihatan kerana bimbang dengan kerana untuk nak pakat jaga kesihatan khususnya kaum wanita kita dan juga semua orang dalam keluarga. Dengan semua kesihatan duduk dalam tangan retina sebenarnya, yang mana gelar ibu, gelar isteri, kesihatan yang kita kena jaga orang dalam keluarga dan juga beberapa orang yang kena jaga dalam masyarakat kita atas dasar nama orang khidmat masyarakat ataupun osomo dalam kampung, orang tina juga ramai, termasuk pekerja pegawai bahagian kesihatan. Masa Ibu Soal. Dengan semua, COVID duduk dengan kita selama 3 tahun yang lalu. Kadang kita berasa kata komolek. Nah, tapi 2 tahun lepas mari dah tu dalam rumah kita pada selatan ni, agak kata kena bimbang. Nah, kena beringat. Khususnya cara terima vaksin beri cukup dos. Pakai mask, cuci tangan. Ini adalah perkara yang penting lagi. Untuk kesihatan yang baik demi keselamatan kita dan orang dalam keluarga, dalam masyarakat kita kena menitik berat. Kita mai dengar suara daripada Rong Satrachan Dr. Ibrahim Nerong Laksakit, Kenawitiakan Islam Opatani, yang mana dia akan beritahu kepada kita, orang panggil ulangi. Nah, klik semula kata 3 tahun yang lalu, apa pengajaran di segi keadaan COVID-19 hak kita boleh, gapo hak kita boleh ambil mai guna ke arah yang baik, khususnya bak jaga kesihatan selaras dengan cara hidup agama kita. Dalam agama kita dan hidup kita will lebih baik lagi. Kita mendengar ada akak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah hari ini boleh bersama lagi dalam rancangan Suara Kaum Ibu ya, dan juga kita bersama dengan tetamu istimewa hari ini ada akak pendengar ya. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi luangkan masa. Ya. Assalamualaikum Acan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Acan Ibrahim hari ini apa khabar tu? Baik, alhamdulillah. Ya. Hari ini kita duduk dalam rancangan Suara Kak Ibu. Satu rancangan kita kena panggil kecek kira lagi, khususnya hubung kait dengan keadaan COVID-19 lagi lah. Walaupun kita rasa benda tu rengah jauh, lama dah bagi kita. Nah, lepas tu sekaligus pula kita duduk dalam keadaan COVID-19 ni lama. Dan Kak Su yakin bahawa kata Acan sendiri tu banyaklah urusan kerja masa tu. Masa ketika COVID-19 duduk merebak 2-3 tahun yang lalu tu. Khususnya teruk-teruk sangat dah dari segi kesihatan, ekonomi masyarakat, dan juga sebut kata COVID-19 ni ramai yang dapat pengajaran lah Kak rasa. Sikit ataupun banyak tu dah atas orang-orang tu lah. Jadi COVID-19 semenjak daripada hal lepas mari dah tu, apakah pengajaran dia di segi hidup kita, nak Acan nasihat ataupun bui pandangan sikit haning, khususnya hubung kait dengan pekerja di segi pendokteran, agama dan lain-lain lagi lah. Tak kira lah dari segi hal mana, ataupun berkaitan dengan cara hidup kita yang tak boleh tak boleh makna sangat, ataupun cara hidup kita hubung kait dengan kebersihan, hubung kait dengan agama kita sendiri ke, dan lain-lain lagi. Nak Acan tolong sikit sebanyak untuk kita boleh dapat pengajaran ni gambar bersama, insyaAllah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya apabila kita bicara dengan COVID ni, kita rasa 2 tahun tu yang COVID merebak, itulah masa COVID-nya. Sekarang ni rasa kata bukan masa COVID. Itu satu kesalahan besar tu. Kita silap dah. Kerana nyakit hak mari 20-30 tahun dulu tu pun tak habis lagi. Apatah lagi hak 2 tahun. Jadi oleh kerana tu
kita di segi kita nak kecek kata kita duk masa lepas COVID tu boleh lah. Tapi sebenarnya kita masih dalam masa COVID lagi. Tak ada kata kita duk masa bukan COVID. Kerana kita nak kira COVID tak COVID tu, kita tengok kepada kerajaan dia istihar. Tapi sebenarnya keadaan COVID tu masih kesinambungan COVID tu masih ada lagi. Cuma oleh kerana ada beberapa faktor yang membawa kepada COVID tu reda sikit kerana banyak vaksin dan banyak jadi ada apa dia pemtantan. Jadi kita lihat kata jumlah orang jadi COVID tu tak banyak. Tapi masa yang sama, kalau dulu kerajaan istihar berapa sakit, berapa ICU, jadi kita boleh tahu. Jadi kita rasa gerung. Jadi sekarang ni kalau ada dalam ICU pun kita tak tahu. Jadi kita tu guna apa dia masa hidup harian macam suasana biasa. Sedangkan suasana ni dengan suasana dulu tak ada berbeza sangat. Cuma dulu tak ada vaksin, orang kena tu teruk. Jadi lah ni vaksin kena tu jadi tak teruk. Biasa sakit dah ada antibody. Jadi hak itulah mau kepada kita tu rasa kata tak apa. Sebenarnya COVID ni banyak pelajaran pada kita. Satu nak royak kata tiap masa nyakit merebak ni ada boleh mari saya kita. Lepas tu bukan satu jenis nyakit saja, bahkan nyakit lain-lain hak masuk mari dalam masyarakat kita. Jadi oleh kerana nyakit lain tu boleh jadi kerana kita ada antibody, kita biasa dah kena dah. Jadi dia tak rebak kuat macam COVID, satu penyakit sesemu yang kita tak biasa kena lagi. Jadi masuk mari semua kena. Tu yang masalah. Lepas tu nyakit ni dia bahaya kerana dia serai apa dia panggil jantung, lipo. Jadi apabila serai lipo kita membawa kepada banyak kes mati dan sebagainya. Walaupun dah siap pun ada juga yang tak sepenuh lah kerana lipo diserai oleh COVID. Oleh kerana tu kita tak boleh duduk pasal kata COVID dah lepas. Kerana COVID tu masih lagi dengan kita. Lepas tu banyak pelajaran kepada kita yang Tuhan sendiri pun nak ajar kepada kita. Boleh jadi dulu kita tak tahu cara kita nak menghadapi nyakit merebak ni. Jadi apabila COVID tu mari, banyak buku-buku, banyak apa dia ngajar dalam masjid dan sebagainya. Cerita berkenaan dengan cara untuk kita menghadapi penyakit rebak ni melalui ajaran agama. Kerana dalam agama kita ni sebenarnya Islam ni agama fitrah. Jadi agama fitrah ni dia macam itulah. Kalau kita kaji dari segi kedoktoran pun macam itulah. Kalau kita kaji berkenaan dengan hak sungguh dalam masyarakat tu sebab agama selarah ni agama hak Tuhan. Jadi Tuhan tahulah macam mana nak duduk dalam masyarakat. Ni dia kalau berkenaan dengan nyakit, ada berkenaan dengan nyakit. Ada ubat, ada nyakit. Tapi Islam tu ada ubat, ada nyakit tu mari belakang dah. Islam yang mula daripada jangan berdorak diri, jangan berdorak orang lain. Jadi kita kena jaga. Kalau kena tu barulah kita ingat ada ubat, ada nyakit. Jangan kita mula ingat ada ubat dan nyakit. Kita mula daripada kita kena jaga jangan nyakit. Sebab kalau kita tengok Islam ni ambil berat berkenaan dengan suci kesucian apa dia kehamsaan, kebersihan ni. Jadi Islam ni ambil berat benda ni. Kerana sinilah kalau kita bersih hati, senang dari segi psikologi. Bersih badan, jauh daripada segala penyakit. Jadi pada bersih ni bukan kita tengok di sudut cemas saja. Jadi kalau kita jauh daripada penyakit juga bernama bersih daripada penyakit. Apatah lagi kalau penyakit tu rebak, kita kena jauh daripada penyakit termasuk juga bersih. Jadi kalau kita tengok di sudut sukha hawa, bersih, makan, semua tu Islam ambil berat. Jadi nak ayat kata Islam mulai daripada jaga, daripada nak pergi kepada ubat dan penyakit. Dan apabila ubat kita kena ubat. Jadi ubat pun jadi kita kita kecek dari segi jaga, maka vaksin tu salah satu daripada cara untuk kita nak jaga tak save kita diserai oleh penyakit. Dan apabila kita penyakit kita kena ubat. Ubat cari ubat dia, pakar dia doktor. Lepas tu kalau kita nyakit dah, kita tak boleh nyakit hak duduk di kita serai orang lain. Sebab Islam ajar macam tu. Sebab itulah kalau doktor kata kita kena duduk sengai, kita duduk sengai lah. Kalau doktor kata kita nak pakai topeng untuk jaga, kita pakailah. Itu dari segi agama kita tanya tok guru. Dari segi kedoktoran kita tanya doktor lah. Sebab itulah baru kena. Kalau kita tanya ajaran agama
tanya doktor, maka mungkin jawapan itu tak betul lah. Sama juga kalau kita tanya dari segi ke doktor, kita tanya Tok Guru, bukan semua Tok Guru boleh jawab. Kalau jawab tu ada betul, ada tak betul. Jadi kita kena pergi kepada pakar ya. Sebab Islam buat aja. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Kita tanya orang hak pandai. Kalau kita tak pandai. Kita tanya orang tahu apabila kita tak tahu. Jadi doktor ada segi bomo, ada segi kedoktoran, agama Tok Guru kita. Itulah yang alhamdulillah Acan. Dengan kajian Dr. Royak saat itu, utama sekali agama kita ajar kita sedia awal-awal. Nah, maksudnya sedia awal-awal, sedia diri sebelum pada jadi. Nah, jaga sebelum pada jadi. Kebersihan utama, termasuk juga bukan kata kebersihan sekadar pakai tapi batin kita pun bersih. Nah, dan juga bersih hak kita dah nampak di hari ni kat sunat sentuh juga lah. Kita dulu sebut kata COVID-19 mari. Nah, kita mulai dengan kebersihan dalam rumah. Ya, cara hidup dalam rumah termasuk makan ni juga ke bersih kalau bang meroyak tu lah. Nah, pakai dan orang dalam keluarga dan masjid pula. Acan, lagu mana sikit tu? Bab masjid kita nak pakat jaga lagu mana? Sama-sama kita boleh bersih bersama. So rasa tajuk masyarakat umur kita di hari ni banyak perkara ketika musim Covid dulu yang hubung kait dengan masjid dan Kak rasa dia satu bahagian salah satu juga kena sentuh hal kebersihan juga. Silakan. Dia kalau rumah kita tu kena bersih, apatah lagi rumah Tuhan, kau lagi kena bersih. Ya. Tapi masalah rumah kita rasa rumah kita, hak kita. Kita buat kebersihan, ada tuai, ada cara. Kalau cuma tuai rumah tanggungjawab. Tapi apabila kita kecek sejik, masjid tempat sujud rumah Tuhan, sepatut kena cuci pada rumah kita. Kerana tempat kita nak sujud kepada Tuhan. Ya. Tapi masalahnya apabila masjid mungkin rasa bukit hak kita boleh jadi masing-masing lepas. Itu menyebab kepada setengah-setengah masjid tu tak ada cuci mana. Jadi apabila tak cuci, dia tempat hipung segala penyakit lah. Jadi masjid ni walaupun ada dia tak AJK, ahli jabatan kuasa, tapi tak sama dengan kita jaga rumah kita. Jadi satu masjid tu selain pada kita kena sungguh-sungguh. Jadi kita, kerana itu image orang Islam, apabila tengok masjid tak cuci, jadi nampak macam gambar agama kita pun macam tu. Jadi kita kena faham, sebenarnya kita dah faham tapi kita terlupa. Kita tengok di sudut najis dengan suci itu, jadi kita lebih berat kepada najis. Kalau cuma tak ada najis, tak apa. Jadi sebenarnya kebersihan dalam Islam ni najis pun hak tu kau berat lagi. Kalau tengok tak rasa tak molek, cuma walaupun tak najis pun tak boleh juga. Sebab Islam jijak tu mungkin dia agama ni agama molek. Tuhan ni kena benda molek. Jadi cuci tu molek. Jadi kita kena cuci. Walaupun kita kata cuma tak najis tak boleh lah, kita kena cuci. Sebab hak kita nampak cuma tu kita kata cuci, tapi hakikat sebenar kita tak tahu. Hak dalam keadaan cuci tu pun penyakit ada kita tak nampak. Apatah lagi kalau cuma. Jadi masjid ni tempat kita sujud pada Tuhan, rumah Tuhan, kita kena jaga bersih sungguh. Sebab kalau rumah kita cuma ada penyakit, orang dalam rumah kita, ahli dalam rumah kena nyakit. Tapi kalau masjid tu jadi ada tempat hipun nyakit, semua kampung kita. Sebab masjid tu adalah hati bagi kampung. Jadi suti kampung akan sering nyakit. Lepas tu masjid ni kadang-kadang bukan orang dalam kampung saja. Orang luar mari duk semaya duk apa, jadi bawa kelik nyakit ge pada jadi tu hak mula jadi sebab mereka kuat sangat. Sebab tu kita kena klik pada asal lah masjid kita tempat sujud pada Tuhan. Kita kena jaga kebersihan. Satu image kita orang bukan Islam, orang kampung lain tengok masjid kita bersih, jadi rasa sera dengan agama kita. Yang kedua, masjid tu tempat molek, bukan tempat hipun nyakit, orang main nyakit kelik tu bukan. Dan masjid kena tengok tu rasa tengok masjid tu rasa suka, rasa segar, bukan tengok masjid tu rasa kelabu mata dan sebagainya. Tapi bukan semua masjid. Tapi bukan semua masjid, ada juga masjid macam ni. Sehingga orang kata gelang cuci, pemain masjid tak cuci. Jadi, gitu. Walaupun kita tak kata itu sungguh sangat, tapi
hak kita duk jumpa nak kata tak sungguh pun ada juga. Hakikat kita bisa duk temu tak. Masjid tu bukan sekadar suci saja. Masjid tu kena tepat untuk menyucikan orang kampung. Bersih hati, bersih pada nyari. Masjid lah tempat hak nak jaga kampung. Kalau kita kata COVID, masjid ni lah tempat penting untuk nak jaga tak sewi COVID tu merebak kepada tempat lain. Tapi setengah-setengah masjid tu sebalik. Masjid lah tempat merebak. Jadi sehingga apabila dia tutup masjid dulu. Jadi walaupun tak kenal sangat, tapi nak kata tak kenal sangat, kenal juga. Setengah-setengah masjid lagu tu. Jadi itulah sebab kadang-kadang terpaksa kena tutup masjid kerana bimbang takut yang merebak kepada orang lain dengan beberapa sebab. Habis tu macam ada nak beri gapo sikit sebanyak berkait dengan sebut masjid dah saat ni. Kak Supu ingat ketika COVID-19 yang lalu tu kita kena cara duduk semaya kita, jaga jarak jauh lah, semaya jemaat toleh dan beberapa perkara yang berlaku lah. Tapi kembali pada kita kena duduk dengan orang panggil penklang, pertengahan. Lagu mana Acan nak beri sikit sebanyak untuk kita buat iktibar dengan hal ni sikit? Silakan. Dia Islam ni agama yang molek, agama yang comel, agama yang sesuai dengan tempat, sesuai dengan masa, dan agama ni akan kekal sampai hari kiamat. Kalau agama kita tu ketak hak ni tak leh, jadi kita nak duduk dalam suasana berubah tu susah. Sebab tu Islam ada wasatiyah. Wasatiyah tu bukan mana tengah, mana kata sesuai dengan tempat dia. Masa suasana biasa sunnah Islam ada ajar je dah. Jadi masa kita dulu kita semaya rapat-rapat tak ada kerana sunnah aja tu. Jadi apabila ada nyakit merebak dalam masyarakat kita, cula kita, ketua-tua agama kita, so kita maya sengai. Maka sengai tu pun tak ada salah juga. Sebab apa? Sebab ada ajaran dia, bukan makna kata tak boleh. Pas kalau kita demam, kita sakit demam, kita puasa sel sembuh, kita tak kesejik pun tak ada masalah. Sebab Islam dia ada. Mana Islam tu cara hidup, semua tu ada. Cara hidup tu sesuai dengan suasana, sesuai dengan tempat. Kalau dulu kita kata COVID, kita lagu tu lah kita guna kita semaya. Maka sekarang ni COVID juga tak ada bukan kata COVID tapi bahkan ada lagi ICU 4-15 hari lagi tanding doktor kata ICU lagi orang tak baca vaksin. Jadi bermakna kata COVID masih ada lah. Jadi kita nak tak ada nak dengar istilah kajian saja tak boleh, ada masih ada. Hak tu serah pada ulama-ulama tu rumah kita lah. Kalau sekiranya ada, maka kita klik guna dia masa kita macam COVID dok lepak. Tak ada masalah. Islam tak bukan agama buat menyebab susah. Islam agama mudah. Tapi mudah-mudah adalah dia ajaran dia. Banyaklah kita dengar ketika tu selisih pihak. Bab terima kenyataan lah. Kena semaya jarak jauh, kena katuk masjid. Masa tu Acan tak silap rasa Acan sendiri pun ada gapo wicai juga dah dari segi vaksin apa orang kita tak si cocok masalah apa sangatnya dan juga tidak terima kenyataan bahawa vaksin ni satu bahagian ubat yang menjaga dan membawa kepada kematian begitu ramai sangat jugalah ketika tu 2 tahun yang lalu boleh Acan panggil beri pendapat sikit atas kaji ataupun wicai yang Acan buat yang pada tu. Yalah, dia macam ni, kita tu jangan lingo tu rengek. Dengar belakang orang tu, dengar orang ni, kita kena buat timbang juga analisa mana betul mana salah. Yang kedua, kita kena terimalah kebolehan peribadi masing-masing. Kalau kita tak ada ngaji ke doktor kita tak sah daklah kita hukum dia cerita ilmu ke doktor kepada orang lain sebab boleh ada salah. Jadi kita kalau agama kita dengarlah tok guru. Kalau ke doktor kita dengar doktor. Jadi hak tu baru tak silap. Jadi masalah sekarang ni kita dengar belakang. Jadi ngorek-ngek. Jadi apabila dengar kita kadang-kala doktor tu royak hak benar kita tak dengar, kita tak percaya. Apa dia hak tak biasa ngaji doktor langsung tu kita dengar pula. Jadi apabila kita duduk dalam keadaan susah macam tu, tak lagi lah. Jadi tak boleh nak ukur masalah, bahkan masalah kau tambah banyak. Kita dari segi vaksin bukan dari segi
agama. Walau agama tu halal haram lah, vaksin buat daripada benda halal. Kalau benda vaksin tu buat daripada benda halal, jadi habislah isu agama. Jadi isu hak lagi, isu kedoktoran lah. Bahaya tak bahaya. Sebab doktor orang akan cerita. Jadi kalau kita tak share dengan doktor dari segi vaksin, dari segi kedoktoran, sama dengan kita tak share dengan Tok Guru ngajar bab semaya. Tok Guru ngajar semaya, lagu ni kita tak share dengan. Kita nak maya pasal lain. Jadi masalah agama akan timbul. Nak Tok Guru atas maya lagu ni, kita tak share dengan. Kita nak dengar orang kampung duk ayat semaya lagu ni. Tu masalah besar. Sama dengan vaksin. Doktor cerita macam ni, kita tak share dengan. Kita nak dengar orang lain. Sepengah Tok Guru ngajar semaya, kita tak share dengan. Kita nak dengar doktor kecek bab semaya. Buku doktor kita tak share dengan. Jadi susah lagu ni. Masyarakat susah lagu ni, ya timbul masalah. Sebab apa? Sebab ia tak pergi pada fitrah agama hak Tuhan tu, agama fitrah, kita pergi susah pada fitrah. Ya tak akis. Jadi kalau nyakit mari Islam sufa bak wisia, ya ke tak sia. Nyakit Tuhan suruh jaga tak sia menyakit mari, kita jadi susah lagu tu lah. Sebab Islam ni dia ajar daripada awal dah. Kebersihan tu salah satu daripada nak jaga. Kalau kena obat. Lepas tu kalau nyakit satu kampung ia kena nyakit, ia tak boleh tupai. Orang hak duduk satu kampung lagi, hak jadi nak masuk kampung ni tak boleh. Situ dah kita tengok tu ajaran Islam tu dia memang laik di segi ni, kerana Islam hak penting-pentingnya tak save darat diri, tak save darat orang lain. Jadi kita kena mikirlah. Pada segi kemudaratan apa ni, dia banyak sakut dengan kedoktoran lah. Lepas tu kita boleh mari tengok ajaran Islam lah mana. Tok Guru hak sungguh. Lepas tu ya Tok Guru hak sungguh yang ada pasal dengan kedai kopi, buat vaksin dengan kedai kopi, agama dengan kedai kopi, lepas tu duk hak pesen dulu tak leh. Sosial media pula lah ni acan. Yalah. Lepas tu kita pula tak seh hak kita biasa lagu ni. Jadi hak kita biasa lagu ni dalam suasana pesen mana. Hari ni suasana macam mana. Jadi Islam tu kata COVID, kalau bahaya ada COVID pun Islam ada cara dia. Cara menghadapi masalah akan berlaku. Jadi nak ayat atas hari ni kita jangan dia jaga COVID sajalah. Sebab Islam ni mungkin tu hantar COVID ni nak bagi kita tahu segala penyakit kita kena jaga. Cara jaganya tu lah doktor. Hak mana doktor kata kena pocok vaksin, kita pocok vaksin. Pas kita kata vaksin ni bahaya. Vaksin ni bukan hari COVID, bahkan beratus tahun dah vaksin dia mau pocok mari. Budak kita, anak kita. Jadi kalau pocok yang budak kecil lagi. Budak kecil lagi. Lepas tu ya ada lah orang pasal kecil tak tahu mari mana. Kalau kita agama kita pun nak dengar hadis Quran lah mana. Apatah lagi hok ni kita kena dengar lah piye royak doktor mana royak. Pasien duk dengar situ tengok situ saja tak boleh lah. Nak jadi alasan. Sebab benar ni sungguh kata kita kecek tu baik, tapi orang hak pasien nak dengar pasien ni pun ramai. Jadi kalau ramai pasien ni, hak ni akan jadi sebab nak menolok kepada orang lain. Hak orang lain pocok vaksin 7 orang dah, 3 orang tak pocok, hak 3 ni akan sama orang lain. Itu masyarakat berebok. Jadi itulah masalah. Learning vaksin walaupun tak boleh jaga 100%, tapi ya dia hak kena tu kurang berat. Itulah. Kita kena percaya doktor lah. Di segi ni nak percaya orang lain lah kerana ilmu hak dia. Kalau Tok Guru kita tak percaya dia buku agama, nak percaya orang lain, nak percaya orang lain sebab untuk bawa dia Tok Guru tu beragama. Itulah kita kena duduk situ lah. Wallah alam. Jadi maksudnya kita ni satunya hak rasa menarik sekali hak acan royak iaitu telinga kita ni. Kita terlampau rengeng sangat. Lepas tu kita rajin pula. Rajin beroyak. Ingin sedar royak ke dia pula dah. Daripada fitrah nak jadi fitnah boleh. Boleh lah. Sebab tu hak kita duk berlaku beberapa hal punca segala masalah hidup berlaku di kampung kita pun kita boleh buat pengajaran. Mungkin ni COVID-19 masuk mari ni untuk jaga pegapo kita. Tapi kita ni tengok dengan mata manis saja, tengok dengan hati mungkin ya Ustaz dah. InsyaAllah lah pengajaran hak lepas mari dah tu satu cara yang kita boleh ambil teliti. Jangan lupa tak ada nak cucu lagi. Duk tunggu tengok apa dunia akhir zaman duk jadi berlaku. Kita orang tua lagu mana. Sikit lagi Acan. Hubung kait dengan pendoktoran dan juga selaras dengan agama kita. Nak Acan pesan sikitlah kepada semua pendengar kita. Semoga kita boleh buat iktibar apabila kita kena terima tangan masa depan ni. Walau alam apa nak jadi masa depan, tapi pengajaran COVID yang lalu tu kita kena sedia lagu mana. Tak kira batin, ilmu zahir, batin dan lain-lain lagi. Silakan Acan. Ya, agama Islam ni agama comel. Agama Islam ni agama fitrah.
Sebab tu kedoktoran semua hak kena tu ya selaras dengan agama. Jadi kalau kita kata Islam selaras dengan kedoktoran tu boleh juga, tapi sebenarnya semua hak kena, kedoktoran hak kena, gapo hak kena tu selaras dengan agama kita. Sebab agama kita tu memang agama suci, agama yang berbicara berkenaan dengan kedoktoran, agama berbicara dengan ekonomi, agama berbicara dengan sosial. Jadi Islam agama sempurna. Jadi hak kita duk rasa doktor hak betul tak kena tu tak kena dari segi mikir, sebab hak tu Islam dah. Jadi kalau kita tak turut doktor tu seolah kita tak turut fitrah, tapi kita tak rasa, tak sepengal kalau ajaran agama kita tak turut berasa dosa. Padahal bomo tu kalau sakit tak angkat ubat tak turut bomo tu darat dia dosa juga. Sebab kedoktoran hak betul, semua hak betul tu Islam dah tu, agama dah tu lah. Sebab Islam tu kalau nak royak belaka 30 juzuz tak cukup. Jadi 30 juzuz dia royak belaka dah dalam tu, hak lagi-lagi duduk dalam tu belaka. Doktor duduk dalam. Jadi berkenaan dengan cara nak menghadapi COVID, cara nak fobat penyakit COVID, cara nak vaksin semua tu, hak tu Islam dah lah sebenarnya. Maksudnya dia duduk semua agama kita ni duduk dalam hidup hari-hari kita. Cara hidup. Cara hidup hari-hari kita dah. Sebab tu setengah kata tak saya panggil agama, nak panggil cara hidup. Kalau agama tu agama tu, agama ni, agama hak kita ni dinul haya. Mana tu cara hidup. Cara hidup ni masuk belaka lah. Jadi tak ada black lah kalau kerana doktor ni supaya Islam dah lah tu sebenarnya. Ya, dulu pernah dengar juga macam demo daerah. Kena basuh tangan semua. Istilah ajar kebersihan. Sedekah benar tu adalah benar sekali tu. Itulah Islam. Ya, alhamdulillah, terima kasih kepada Acan banyak-banyak. Rasanya hari ni dalam rancangan kita ni boleh banyak suntik dah banyak petik untuk guna dalam hidup hari kita dan juga untuk kita jaga zahir batin kita pada masa depan lagi. COVID-19 masuk mari ataupun apa saja yang mari sikit lagi mungkin ni insya-Allah kita boleh pakat-pakat ambil semua masalah tu jadi pengajaran masa depan. Masa lain kita nak jemput lagi Acah. Dah kalau ada masalah hari ni masa tak izin untuk rancangan ni Suara Kaum Ibu dan saya Kak Su Acah hari ni ada gabar salah agama kita undur diri dululah Acah nah. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar semua kita sudah dengar dah COVID-19 yang mana 3 tahun yang lalu boleh tinggal beberapa cara pemikir pengajaran yang kita harus kena ulangi semua. Sesuai dah dengan mana Acan beritahu tadi, Acan Ibrahim nerong rasa sakit. Dia beritahu dah kata beberapa hal yang boleh kita ambil tahu. Kita orang Tino ni penting dia akak kena wedai dengan keadaan, khususnya kesihatan, hal penyakit, penyakit segala hal, khususnya penyakit hubungan penyakit yang merebak ataupun rog rebat. COVID-19 ni minta kita ambil mikir, ambil pengajaran hak lepas mari dah serta kita dengar Acan dok royak dah tu mari ubah suai dengan hidup kita, kesihatan kita, khususnya hubung kait dengan agama kita hak sungguhnya. Dengan hidup kita hari-hari ni lebih baik dan juga boleh duduk atas dunia ni menuju kepada akhirat yang lebih baik yang diredai oleh Allah SWT. Alhamdulillah. Masa tak izin pula ada akak pendengar dalam rancangan Suara Kak Ibu hari ini. Kita ada lagi masa yang lain. InsyaAllah kita ketemu pula. Hari ini saya Aisyah Timung ataupun Gasu minta undur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan Suara Kaum Ibu dapat sokongan daripada Seaweed Women ศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ atau สปดส. UN Women The People of Japan สมาคมฟ้าใสส่งเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนชายแดนใต้สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมอ.ปัตตานี dan Stasiun Radio ini